guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas Hari Kebangsaan Malaysia yang akan diperingati pada 31 Agustus nanti. Rupanya dalam memperingati Hari Kebangsaan ini, Malaysia tidak kompak. Ada perbedaan tema antara kubu oposisi dan pemerintah. Kubu oposisi yakni Perikatan Nasional ingin mengusung tema Teguh Mufakat Malaysia Sejahtera. Kubu oposisi ini juga akan mengusulkan tema tersebut di negeri-negeri yang dikuasainya. Adapun pemerintahan Anwar Ibrahim sebelumnya telah menetapkan tema Malaysia Madani, Tekad Perpaduan Penuhi Harapan. Ada video menarik mengenai hal ini. Yuk kita simak ya. Perikatan Nasional PN mungkin menggunakan logo dan tema Hari Kebangsaan yang berbeza untuk sambutan peringkat negeri berbanding menggunakan logo dan tema yang diumumkan di peringkat Persekutuan. Ketua Pemuda PN Ahmad Fadli Syari berkata, Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu yang diperintah parti itu berkemungkinan menggunakan logo dan tema alternatif yang dilancarkan Pemuda PN pada Sabtu. Katanya logo yang diperkenalkan Pemuda PN berteraskan bunga raya dengan 5 kelopak yang menjadi bunga kebangsaan serta mengambil elemen warna yang terdapat pada jalur gemilang dengan tema Teguh Muafakat Malaysia Sejahtera. Beliau berkata demikian pada sidang media pelancaran logo dan tema Hari Kebangsaan peringkat Pemuda PN di Ibu Pejabat PAS di Kuala Lumpur pada Sabtu. Logo ini adalah sambutan rasmi di Perikatan Nasional, iaitu sama ada di dalam ucapan-ucapan pimpinan Perikatan Nasional, pimpinan khususnya di peringkat pemuda Perikatan Nasional dan juga parti-parti yang ada di dalam yang bernaung di bawah Perikatan Nasional. Dan kita juga tidak menolak kemungkinan kerajaan-kerajaan negeri yang berada di bawah Perikatan Nasional juga akan menggunakan tema yang sama. Cuma saya tidak boleh bercakap bagi pihak kerajaan negeri, tetapi bagi pihak pemuda Perikatan Nasional, kita cuba untuk approach kerajaan-kerajaan negeri yang ada. Malah Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi menambah soal patriotisme seperti logo dan tema Hari Kebangsaan tidak patut dipolitikkan. Semalam, Pemuda PN memperkenalkan logo berteraskan bunga raya dengan 5 kelopak yang menjadi bunga kebangsaan digabungkan elemen warna pada jalur gemilang dengan tema Teguh Muafakat Malaysia Sejahtera. Mei lalu, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil mengumumkan Malaysia Madani, Tekad Perpaduan Penuhi Harapan sebagai tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun ini dengan mengangkat Malaysia Madani sebagai logo rasmi. Saya bersama dengan Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian, Profesor di Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM. Selamat petang Prof, terima kasih kerana sudi bersama kami. Prof diangkat juga menjadi ikon perpaduan. Hari Kebangsaan ulang tahun kemerdekaan Malaysia seharusnya menjadi faktor dan juga masanya untuk kita meraihkan kebersamaan kita. Respon pertama Prof terlebih dahulu. Ya, sudah pasti Hari Kebangsaan dan juga hari menyambut Malaysia ini merupakan tapak yang perlu digunapakai untuk membolehkan kita melihat kepada pengisian penghayatan ke atas kemerdekaan berdasarkan kepada perpaduan yang sepatutnya wujud dalam kalangan yang kesemua warga negara ini yang menamakan dirinya sebagai warga Malaysia. Sudah pasti kita mahu melihat jati dirinya semakin kuat dan tidak terheret dengan kancah kekeliruan yang boleh menjejas apa yang telah kita bina selama ini sebagai pendinding kepada negara kita. Dari sudut tersebut, sudah pastilah Hari Kebangsaan ini merupakan hari di mana harus jadikan sebagai bingkai kesatuan di dalam kompas kepelbagaian yang berpaksikan kepada perlembagaan rukun negara dan semangat nasionalis, patriotisme. Setiap warga itu penting yang menganggap dirinya istimewa dilahirkan di bumi bertuah ini. Kerana konstruk sebenar yang perlu kita pertahankan adalah sesuatu yang melangkaui kepentingan kelas, etnik, agama, fahaman politik sekalipun demi untuk negara bangsa ini. Jadi dalam konteks ini, bila ada pihak yang mengusulkan sesuatu yang berbeza, sudah pasti itu boleh membawa kepada keretakan, ketimpangan ke atas apa yang diusahakan agar dapat mencari satu nilai kesepaduan di antara persekutuan dan pusat. Jangan dalam soal ini mahu berbeza dan kemudian dalam soal-soal lain tentang bantuan kewangan dari sudut pembangunan, proses modernisasi masih memerlukan satu nilai keberikatan dengan persekutuan. Jadi begitulah perdebatan mengenai logo dan tema Hari Kebangsaan Malaysia.
Akan masalah sebenarnya selama ini Malaysia belum mampu membentuk satu bangsa. Semboyan Malaysia pun tidak jelas. Jika Indonesia memiliki Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, Malaysia tidaklah punya dasar dan semboyan negara yang kuat sebagai simbol persatuan. Karena itu, setiap Perdana Menteri selalu membuat slogan sendiri. Setiap ganti Perdana Menteri selalu ganti slogan baru. Misalnya Satu Malaysia, Keluarga Malaysia, dan sekarang Malaysia Madani. Nah, slogan Malaysia Madani identik dengan pemerintahan Anwar Ibrahim. Ketika slogan ini digunakan juga untuk tema Hari Kebangsaan, itulah yang bikin kubu oposisi tampaknya kurang suka. Yuk kita lanjut lagi ya. Kalau saya mengerti apa yang dikatakan oleh Kerajaan Negeri Perlis yang mengatakan tak ada masalah bagi negeri itu menggunakan tema rasmi sambutan Hari Kebangsaan iaitu Tekad Perpaduan Penuhi Harapan yang dilancarkan oleh Kerajaan Persekutuan pada 27 Mei lalu. Tetapi katanya Kerajaan Negeri tidak mahu menggunakan logo rasmi dan juga frasa Malaysia Madani. Ini juga pertikaian mereka. Mereka mengatakan bahawa Malaysia Madani itulah bermotifkan politik. Soalannya ialah apa bezanya dengan Satu Malaysia, Keluarga Malaysia dan sebagainya yang digunakan dalam tema sebelum ini, dan juga bagaimana kita mahu memisahkan antara apa yang ditakrifkan sebagai politik dan sesuatu yang dimiliki dalam konteks negara. Bagi saya, setiap negeri harus terus menggunakan pakai apa yang sudah dipersetujui di peringkat pusat, tapi kemudian disesuaikan dengan mengikut negeri berdasarkan kepada masa, kos. Dan dalam konteks ini perlu dilihat Malaysia Madani itu bukan sesuatu yang memenuhi keperluan pemimpin politik. Ia juga menjadi agenda besar kementerian dan juga agensi kerajaan. Ia harus dilihat sebagai satu gagasan ke atas takrifan, konsep dan juga penjenamaan pemasaran ke atas negara ini. Jika itu dilihat secara praktikal, secara waras, saya percaya masing-masing tahu walaupun menggunakan Malaysia Madani di dalam apa saja tahap penggunaan mereka, itu tidak akan menjejaskan kredibiliti reputasi mereka yang mempunyai fahaman politik yang berbeza. Di sinilah saya rasakan wujud satu lompang yang besar. Bagaimana kita nak tahu itu adalah sesuatu yang menjadi tunggak kekuatan kepada negara, dan sesuatu yang lain harus dibezakan dengan kepentingan politik kepartian. Di sinilah saya percaya bahawa bila mana wujud slogan-slogan seperti ini, kita harus memahami bagaimana untuk melahirkan kefahaman, kemudian menerapkannya dan kemudian menjadikan satu amalan. Asasnya di sini adalah nilai-nilai yang sebenarnya merupakan pendekatan ketamadunan dunia yang mahu disesuaikan di peringkat Malaysia. Jadi pemahaman itu saya rasakan perlu jelas agar kita tahu ianya adalah bertujuan untuk memulihkan semula perpaduan supaya sirah negara ini tidak terjejas disebabkan oleh wujudnya andaian tafsiran yang berbeza-beza sehingga rakyat di bawah saya khawatir akan tidak mahu meraihkannya kerana merasakan seolah-olah ini juga adalah satu pendirian politik. Itulah guys perdebatan mengenai logo dan tema Hari Kebangsaan Malaysia. Masalah seperti itu boleh jadi berkaitan dengan proses pembentukan negara bangsa dan proses perpaduan di Malaysia yang tampaknya belum selesai. Akibatnya, setiap Perdana Menteri selalu membuat slogan baru. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.